KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2021. Anda bersama dengan saya Lokman Hakim. Tapi sebelum tu, suka untuk saya ingatkan, jom sama-sama kita kibarkan jalur gemilang sempena dengan bulan kebangsaan yang akan kita sambut tak lama lagi untuk menunjukkan rasa semangat bulan kebangsaan dalam diri kita untuk negara Malaysia. Baiklah, bila sebut tentang bulan kebangsaan, jom sama-sama kita berazam untuk menjadi hamba Allah yang taat akan perintahnya, dan salah satu perintah Allah ialah yang akan kita belajar dalam mata pelajaran pada hari ini, iaitu pendidikan syariah Islamiah topik haji dan umrah. Bersama dengan siapa? Jom kita lihat profil guru kita. Okey, itulah dia buat sehabis baik kata-kata dari ustazah kita pada hari ini. Siapakah dia? Inilah dia Ustazah Nur Fasihah binti Ahmad. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya difahamkan Ustazah daripada asal Sungai Besar, Selangor. Iya. Orang Jawa lah ni. Orang Jawa. Orang Jawa. Khabari waras. Waras. Alhamdulillah. Baik Ustazah, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita semua pada petang ini. Baiklah Ustazah. Boleh Ustazah perkenalkan nama dan dari sekolah yang mana? Silakan. Okey, saya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fasihah binti Ahmad daripada Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Baik Ustazah, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama dengan kita semua pada petang ini. Baiklah, kita dah berkenalan dengan Ustazah. Sekarang Ustazah, jom kita berkenalan pula dengan murid-murid. Saya difahamkan kita tidak berdua, kita ditemani oleh 6 murid yang lain. Assalamualaikum. Itulah dia. Oh, segak-segak murid kita, cantik-cantik. Assalamualaikum semua, apa khabar? Salam, khabar baik. Okey. Oh, baik. Yang perempuan bertudung hitam, yang laki bersongkok hitam, kan? Itu dia. Baik, jom kita berkenalan dengan mereka. Mungkin boleh perkenalkan nama. Bermula dengan adik Muhammad Amir Darwish. Silakan. Salam, khabar baik. Sila kenalkan nama adik Muhammad Darwish dan dari sekolah yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Darwish bin Zainal Abidin. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Agama Persekutuan. Okey, baik. Mungkin ada sedikit masalah teknikal. Okey, baik. Terima kasih adik Muhammad Amir Darwish. Seterusnya. Okey, tak apa. Seterusnya kita pergi kepada yang kedua, adik Ayu Farzana. Kenalkan nama dan mungkin cita-cita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Farzana binti Syamsur dari Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Okey. Dan cita-cita saya ingin menjadi seorang engineer. Engineer. Hebat cita-citanya. Baik. Seterusnya adik Nurdini Adriana. Perkenalkan nama dan cita-cita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdini Adriana Sharifuddin. Saya sekolah di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Cita-cita saya nak jadi pensyarah matematik. Okey, baik. Terima kasih adik Nurdini. Seterusnya adik Idlan. Kenalkan nama dan cita-cita. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Idlan Hatif bin Johar. Cita-cita saya menjadi pensyarah. Okey, baik. Dah 2 orang pensyarah Ustazah. Pada hari ini, baik. Tahniah. Seterusnya adik Siti Aisyatun Najah. Perkenalkan nama dan cita-cita. Assalamualaikum. Nama saya Siti Aisyatun Najah binti Muhammad Fuad. Cita-cita saya ingin menjadi seorang psikiatris.
Okey, baik. Dan yang terakhir, kita ada adik Muhammad Irfan. Sila kenalkan nama dan cita-cita. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Azimi bin Muhammad Zamrul. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor veterina. Okey, baik. Saya tengok Ustazah, muka Amir dengan muka adik Idlan ni macam sama pula. Kamu kembar ke? Ke tidak? Tidak ya? Tidak. Lain mak, lain bapa. Lain mak lain bapak ya. Macam sama pula. Okey, baik. Kita dah berkenalan dengan adik-adik, murid-murid dari SM Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang Selangor. Sekarang saya nak dengarlah pula pandangan murid-murid tentang mata pelajaran kita pada hari ini. Mungkin adik Amir Darwish ada pandangan sendiri. Silakan. Bagi saya untuk tajuk haji dan umrah ni, kita perlu belajar sebab satu hari nanti kita pun akan pergi ke haji, kita akan buat umrah, kita akan buat haji kan. Dan ini pun antara salah satu daripada rukun Islam yang kita perlu buat. Jadi saya rasa kita perlulah belajar haji dan umrah ni. Okey, baik-baik. Ayu, senyum pula dia Ayu ni. Ayu, apa pandangan kamu Ayu tentang kita punya mata pelajaran pada hari ini? Pada pandangan saya, mata pelajaran haji dan umrah ni sangat menarik dan sangat bagus diperkenalkan pada peringkat sekolah menengah. Jadi kita sebagai remaja yang mempelajari tajuk ini dapat mempersiapkan diri kita dengan lebih awal supaya kita dapat mengerjakan ibadah ini ketika usia muda. Kita juga dapat mengetahui syarat-syarat dan segala larangan. Oleh itu semoga kita semua dapat mengerjakan ibadah ini dengan sempurna dan diberkati oleh Allah. Okey, 10 markah. Tiba-tiba kan. Okey, baik. Terima kasih Ayu. Seterusnya kembali kepada Amir. Idlan, apa pandangan awak? Pandangan saya, tajuk ni amat menarik sebab di sesi pembelajaran guru-guru atau ustazah boleh melakukan tutorial untuk haji dan umrah. Okey, baik. Terima kasih kepada ketiga murid kita sudi berikan pandangan masing-masing. Baiklah Ustazah, kita dah dengar pandangan mereka. Apa pandangan Ustazah sendiri tentang kita punya mata pelajaran pada hari ini? Silakan. Okay. So pada pandangan saya, tajuk seperti yang anak murid saya katakan, memang tajuk ni menarik. Betul. Okay? Kita memerlukan kreativiti. Contohnya macam kat sekolah tu, kalau kita nak ajar melontar, kita minta mereka ni melontar juga. Oh, melontar betul-betul? Tapi pakai kertas lah. Yelah, kalau batu luka lah pula. Gitu. Okey. So memang murid perlu belajarlah daripada awal supaya mereka ada semangat untuk mempelajari tajuk ini dan juga mereka ada semangat untuk mengerjakan haji dan juga umrah. Okey, baiklah. Saya rasa ramai tak sabar nak mulakan kelas bersama dengan Ustazah kita pada hari ini. Tapi sebelum itu Ustazah, jom kita buat dulu SOP. Okey, yang pertama saya pakai dulu cecair pembasmi kuman. Kedua Ustazah. Yang kedua, di mana pun kita berada, tolong jaga penjarakan fizikal macam saya dengan Ustazah sekarang. Dan yang ketiga, paling penting, pakai pelitup muka. Baiklah Ustazah, sebelum kita nak menyambung kelas pada petang ini, boleh tak saya nak minta izin Ustazah untuk berehat seketika? Okey, boleh. Boleh ya? Boleh. Okey, jom kita berehat seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dan Ustazah Nur Fasiha binti Ahmad dari Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang Selangor. Baiklah, ingat tolong terus jaga dan patuhi SOP di mana pun kita berada. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, jaga penjarakan fizikal dan paling penting, pakai cecair pembasmi kuman kerana kita nak menang melawan COVID-19. Baiklah Ustazah, ramai tak sabar ni nak belajar dengan Ustazah pada petang ini. Jadi pada hari ini Ustazah, kita nak belajar tentang apa? Silakan Ustazah. Okey, so bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar Okey, apa Hakim kita nak belajar hari ini Kim? Pendidikan Syariah Islamiah, Haji dan Umrah. Okey, so kita teruskan. Okey, apa kita nak belajar hari ini? Okey, kita ada 8 item yang kita nak belajar. Okey, yang pertamanya adalah pengertian haji dan juga umrah. Yang kedua, syarat wajib haji dan juga umrah. Yang ketiga, jenis-jenis haji dan juga pelaksanaannya. Yang keempat, rukun haji dan juga umrah. Yang kelima, wajib haji dan umrah. Yang keenam, larangan-larangan ihram.
Yang ketujuh, tahallul. Yang ke-8, kafarah ataupun dam. Inilah yang kita nak belajar. Banyak tak agak-agaknya Hakim? Banyak juga Ustazah. Banyak juga Okey, kita cuba ringkaskan. Boleh, Sebab Ustazah. kita punya slide ini adalah sebenarnya ulang kaji Hakim. Okey. Di mana murid-murid dia dah belajar lebih awal Okey. subtopik ini, di mana hari ini kita nak sentuh sikit-sikit, kita Okey. nak fokus kepada soalan. Okey, baik Ustazah. Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah berkaitan dengan pengertian haji dan juga umrah. Okey, jika kita lihat di sini, Ustazah telah sediakan 2 kotak. Okey, so pengertian haji daripada aspek bahasa adalah mengunjungi sesuatu tempat. Dan daripada istilah pula mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah pada masa tertentu untuk menunaikan ibadah haji, untuk menunaikan ibadah tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey, ini untuk definisi haji. Okey, untuk umrah, kita nak minta murid baca pula lah. Boleh Ustazah. Okay. So murid-murid ni diorang saya biasanya panggil nama pendek-pendek je. Boleh. Boleh kot kita panggil nama pendek juga Boleh dia ni. Ustazah. Ustazah nak suruh siapa Ustazah? Okey, Jimmy. Baca untuk pengertian umrah Jimmy. Oh, Jimmy Ya, Ustazah. Jimmy. Okey. Okey, pengertian umrah dari segi bahasa ialah ziarah. Daripada segi istilah pula, mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah pada bila-bila masa untuk menunaikan ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Okey, terima kasih Jimmy. Okey, kalau kita lihat di sini untuk pengertian ini kita ada sedikit perbezaan lah. Okey, di mana perbezaannya daripada aspek masa. Okey, kalau haji masanya adalah tertentu. Sedangkan untuk umrah masanya adalah merujuk kepada bila-bila masa. Okey, so mudahlah untuk murid faham kedua-dua item ini dari aspek masa. Okey, ini adalah untuk pengertian haji dan juga umrah. Kita lihat soalan contoh. Okey, soalan contoh kita lihat yang pertama ni. Okey, untuk soalan ini isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, di mana ada tempat kosong. Ini adalah soalan berbentuk objektif pelbagai bentuk. Okey, tempat kosong ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah pada bila-bila masa untuk menunaikan ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Okey, so apakah yang ada di sini? Okey, kita nak tengok murid kita fokus tak? Tadi sudah dah terang dah. Betul Ustazah. Okey, kita minta Ayu cuba jawab Ayu untuk soalan ni Ayu. Jadi untuk soalan tu jawapan dia adalah umrah. Jawapannya adalah umrah. Okay, nanti kita tengok Hakim. Okey, baik. Biar berdebar sikit Ayu tu. Okey. So selain itu, ini adalah soalan berbentuk subjektif. Okey, di mana murid kena nyatakan apakah pengertian haji. Kalau ada jawapan macam ni, senanglah. Betul. Tinggal copy je. Yang atas tu tadi, bawa pergi bawah. Betul lah. Kalau ada. Kalau ada je. Okey. Biasanya tak adalah. Okey. So, nyatakan pengertian haji. Okey, kalau ini tadi Ayu jawab umrah, sekarang ni kita nak tengok betul tak jawapan Ayu. Okey, kita lihat. Betul. Okey, betul, tepat sekali. Okey, kalau betul maka dapat 1 markah lah. Okey. Dan untuk soalan yang pertama ni, di mana soalan ini adalah soalan yang khusus. Tak ada item lain yang boleh menggantikan umrah. Okey. Kalau contoh Hakim jawab solat. Salah lah. Mestilah salah. Betul. Okey, so ini adalah jawapan yang paling tepat lah, jawapan yang spesifik. Okey, sedangkan untuk jawapan ini ayatnya boleh murid olah sendirilah untuk mengikut kefahaman dia. Tapi pastikan olahan itu kena pada maksudnya. Okey. So untuk soalan nyatakan ini, jika kita lihat kita ada 3 potongan. Okey. Okey, untuk pengertian kebiasaannya kita ada 2 ataupun 3. Okey. Okey, contohnya di sini mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah pada masa tertentu. Okey, baru dapat 1 potongan lah. Okey, faham. Tapi kalau hanya jawab seperti ini sahaja, jawapan tak lengkap. Okey, faham. Mana kata okey, faham. Okey, boleh juga orang tu pergi Mekah. Memang dia pergi pada betul. masa tertentu, tapi dia pergi buat apa? Nak melancong ke? Betul. Okey. So kita teruskan dengan menunaikan ibadah tertentu. Ada ibadat yang mereka laksanakan. Okey. Jika hanya jawab sampai situ, dapat separuh je lah markah. Kena jawab sampai habis dengan syarat-syarat yang barulah tertentu. 2 markah penuh. Betul, barulah 2 markah penuh. Okey, kita lihat. Okey, jika tadi kita dah belajar tentang pengertian. Okey. Okey, sekarang kita berpindah kepada syarat wajib haji dan juga umrah. Okey, di mana ada 6. Ada 6 item. Yang pertama adalah Islam. Okey. Makanya orang yang bukan Islam ataupun orang yang murtad, maka mereka tidak wajiblah untuk mengerjakan ibadah haji dan juga umrah. Kalau mereka mengerjakan hanyalah sia-sia sahaja. Okey, yang kedua adalah orang yang baligh. Di mana kanak-kanak kalau mereka mengerjakan haji dan juga umrah
sah sekiranya cukup. Cukup lengkap lah dia punya syarat-syaratnya. Tetapi tidak kita katakan tidak gugur lagi syarat tersebut. Kan tadi rukun Islam kita, ini adalah salah satu daripada rukun Islam di mana bila dia dah dewasa nanti, macam hakim sekarang. Kalau dulu kecil-kecil ayah bawa pergi menunaikan haji. Tapi tu kecil. Besar ni kena pergi lagi sekali hakim. Baru dikatakan menunaikan rukun Islam tersebut untuk haji ini. Yang ketiga, kita minta, kita test. Kita test suara anak murid kita. Yang ketiga, Ustazah minta Dini, yang ketiga untuk membacakan. Yang ketiga adalah berakal. Tidak diwajibkan ke atas orang gila dan tidak waras. Bagus Dini. Seperti yang Dini terangkan, itulah di mana hanya orang yang berakal sahaja kita wajibkan. Kalau orang gila, tiada kewajipan untuk mereka menunaikan haji dan juga umrah. Yang keempat, merdeka, sama juga hamba tidak diwajibkan. Yang kelima, aman perjalanan di mana tidak terdapat perkara yang menyebabkan binasanya nyawa dan juga harta. Contohnya kita ambil yang membinasakan nyawa ni lah. Contoh situasi yang ada sekarang berkenaan dengan wabak COVID-19. So perkara itu menyebabkan tidak wajiblah untuk kita mengerjakan haji dan umrah kerana jika kita pergi, kita boleh ditimpa penyakit, boleh mengancam nyawa. Yang keenam adalah berkemampuan. Yang ini tidak wajib ke atas mereka yang tak mampu. Janganlah kita paksa diri pula Hakim. Di mana kita nanti Hakim pergi jumpa Pak Long. Hakim nak pergi haji ni Pak Long. Boleh tak Pak Long bagi pinjam duit? Tak boleh lah macam tu. Di mana ini adalah usaha kita sendirilah. Hakim. Untuk yang keenam ini pecahannya ada banyak. Kita teruskan di mana berkemampuan kita akan bahagikan kepada dua aspek. Aspek pertama adalah berkenaan dengan diri sendiri. Diri kita lah. Diri Hakim, diri saya, diri Ayu, diri Idlan, contohnya. Untuk diri sendiri ni ada 7 item yang kita nak sentuh. Yang pertamanya adalah sihat tubuh badan. Kalau orang sakit, tak perlulah dia pergi menunaikan, bukan tak perlu, maksudnya tak ada kewajipan untuk dia. Yang kedua, dia mempunyai harta untuk bermusafir. Apa yang kita katakan adalah dia ada tempat penginapan, contohnya dia ada perbelanjaan, dia ada duit. Yang ketiga, mempunyai perbelanjaan untuk tanggungannya. Tanggungannya ni, kalau Hakim, siapa tanggungan Hakim? Isteri saya. Maknanya kalau Hakim nak pergi haji, isteri tinggal dekat Malaysia, nanti kalau tak cukup duit untuk isteri, nak makan apa kan? Nak makan apa kan? Takkan nak ketuk rumah Lan. Mai Lan ketuk. Mana suami kamu? Suami saya pergi haji. Kan? So yang keempat ada kenderaan. Kita pergi haji naik apa? Kapal terbang tak? Kapal terbang kan. So kita ada kenderaan lah untuk pergi dan balik. Yang kelima, aman perjalanan pergi dan balik. Yang keenam, kita ada masa yang cukup. Contohnya macam haji, kita ada garis masanya. Kalau kita dah tahu masa tersebut tak cukup, maka tak boleh lah. Tak payahlah kita sibuk-sibuk juga nak pergi. Yang ketujuh adalah syarat tambahan bagi wanita. Untuk syarat tambahan bagi wanita ini ada 2. Iaitu yang pertama, ditemani oleh suami, mahram, ataupun 2 orang wanita yang dipercayai. Selain itu juga, tidak berada dalam edah talak dan juga edah kematian suami. Untuk edah ini sebenarnya dia ada kaitan dengan bab munakahat lah. Dan murid-murid sebenarnya dah belajar bab ini. Baik. Itu untuk diri sendiri Ustazah betul. Ini untuk diri sendiri dan berkemampuan dari aspek mewakilkan orang lain. Untuk mewakilkan orang lain ini, kalau kita lihat, kenapa nak wakilkan? Kenapa nak minta tolong orang kerjakan haji untuk kita? Antaranya adalah kerana kita ni ada penyakit yang sukar untuk sembuh, sakit kronik antaranya. Kemudian kita akan mintalah orang tersebut. Dan apa ciri orang itu? Kita minta siapa lagi yang Ustazah belum panggil ni? Syatun. Syatun, nombor 1, boleh bacakan? Boleh Ustazah. Untuk yang pertama, mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar upah mengerjakan haji atau umrah. Terima kasih Syatun. Yang kedua, mempunyai orang yang sanggup mengambil upah untuk mengerjakan haji atau umrah. Terima kasih Syatun. Kalau kita lihat yang pertama ni, kita kena ada duit lah. Di mana kita nak wakilkan orang tersebut, kita kena ada upah nak bagi kepada dia. Yang kedua, dan orang tersebut juga sanggup lah. Kalau Ustazah minta tolong Hakim, boleh tak buatkan haji untuk Ustazah? Hakim cakap, tak boleh lah Ustazah, saya belum pergi haji. Tak boleh lah. Dan syaratnya adalah orang tersebut hendaklah menunaikan haji dahulu.
Baik Ustazah, ada tak soalan untuk kita punya murid-murid? Kita nak test sikit sama ada diorang ni fokus ke macam mana? Okey, kita ada tak test. soalan? Okey, kita test Kebetulan ada ni Ustazah Ada sediakan soalan Cantik ni. tu lah. Okey, ini contoh soalan. Okey. Okey, ini adalah contoh soalan berkaitan dengan objektif pelbagai bentuk. Okey. Okey, di mana ada rajah dan juga ada simbol. Okey, kalau kita lihat di sini, ini adalah syarat wajib haji dan umrah yang tadi yang kita dah bincangkan, ada 6 tersebut. Tiba-tiba ada X dekat sini. So agaknya lah X ni apa? Okey. Kita tanya Amir. Amir, agak-agak X ni apa, Amir? Saya rasa X tu ialah merdeka je. Merdeka macam ada kaitan dengan kita punya bulan Betul, kemerdekaan. bulan kebangsaan. Bulan kebangsaan kita. Okey, kita lihat betul ataupun tidak jawapan Amir. Betul. Terbaik. Tepuk sikit untuk Amir. okey, Tepuk sikit siapa member. Amir. Okey, tepat sekali jawapannya adalah merdeka. Menunjukkan Amir fokuslah dalam kelas kita. Okey, so tiada jawapan lain. Ini yang kita katakan dia khusus. Okey, hanya jawapan ini sahaja yang akan kita terima. Okey. Kemudian kita lihat lagi. Okey, ini juga adalah soalan contoh lah. Soalan contoh lain di mana kalau kita lihat tadi nyatakan 4 syarat wajib haji dan juga umrah. Dia minta 4. Okey, dan soalan minta nyatakan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan nyatakan ini adalah murid menyatakan sahaja tanpa memberi penerangan, huraian. Okey, kita nak tanya siapa ni? Mana kata point je lah Tazah. Bagi point je. Okey. Hakim macam nak jawab je, Kim. Boleh saya cubalah Tazah. Okey, cuba Kim. Yang pertama Islam. Okey. Yang kedua baligh. Okey. Yang ketiga berakal. Yang keempat jajab. Tadi Merdeka. Amir, baru nak cakap, baru nak bagi kedua Amir jawab tadi. Maknanya saya fokuslah je. Fokuslah tu. Tengok. Betul lah jawapannya. Alhamdulillah. Okay. Berapa markah Tazah? 4. 4 markah. Cantik, 4 markah. Okey, macam tadi yang saya terangkan kita ada 6. So soalan minta 4. So nyatakanlah 4. Okey, cumanya Ustazah suka jika murid memberi ni pendahuluan ayat ni. Okey, mana nak dapat pendahuluan ini? Ambil daripada soalan. Tulis balik. Tulis balik, tambah ialah. Okey, bila tambah ialah supaya nampak jawapan tersebut nampak kemas dan memudahkan untuk sesiapa yang baca tu dia tahu. Soalan ni rupanya jawapan ni merujuk kepada soalan macam ni rupanya. Okey, kena sediakan kita punya pendahuluan ayat lah. Okey. So kita teruskan. Okey, jelaskan 2 syarat istitaah. Okey, bagi jemaah haji. Okey, untuk istitaah tadi kita ada 2. Kalau murid-murid masih ingat, untuk diri sendiri dan juga untuk mewakilkan orang lain. Okey, so soalan ini dia tak ada fokus. Dia tak tanya nak diri sendiri ke, dia tak tanya untuk wakilkan kepada orang lain. Okey, murid bebaslah nak pilih mana-mana yang dia suka. Okey. So kita lihat kepada jawapan. Ustazah terus pergi jawapan ni. Boleh Ustazah. Okey, kita tengok jelaskan. Okey, bila kita katakan sebagai jelaskan, di mana ayat tersebut kena lengkap. Yang ni macam Ustazah kata tadi, pendahuluan ayat ni lah. Yang ni kena ada. Okey, untuk memandu murid jugalah. Kalau ada ni dia boleh ingat, istitaah ini yang ni tadi. Okey, antara jawapannya adalah mempunyai kesihatan badan yang membolehkannya untuk mengerjakan haji. Okey, ayatnya telah lengkap. Dan yang kedua, mempunyai harta yang mencukupi untuk bermusafir. Okey, kita pilih 2 je daripada yang banyak-banyak tadi. Senang ke susah, Hakim? Senang Ustazah. Senang kan? Betul. Okey. Kita boleh teruskan ke, Hakim? Boleh Ustazah, silakan. Okey, kita tengok. Lepas ni kita nak buat apa lagi, Hakim? Okey. Okey, kalau tadi kita dah belajar apa, Hakim? Mula-mula sekali? Tentang pengertian dia. Okey, pengertian. Yang kedua, kita telah belajar tentang syarat wajib. Okey, kita beralih kepada jenis-jenis pula. Okey. Okey, haji ni ada berapa, Kim? Ada 3 jenis. Dah bocor kan? Nampak kat situ. Okey, ada 3 jenis. Okey, yang pertama adalah haji ifrad. Yang kedua haji qiran, yang ketiga haji tamattu. Okey, untuk haji ifrad ini adalah kita berniat ihram haji. Okey. Kita niat ihram haji dahulu. Bila selesai kita punya haji semua, barulah kita berniat ihram untuk umrah. Okey, dan haji ini tidak dikenakan dam. Okey. So inilah fokus kita untuk ifrad. Okey, haji qiran pula. Bagaimana keadaan haji qiran ini adalah kita laksanakan serentak. Haji tersebut dan juga umrah kita buat secara serentak. Okey. Okey, dan jenis ini dikenakan dam. Okey, kita fokus yang ni lah. Okey, bagi haji tamattu pula, haji ini kita buat umrah dahulu. Kemudian apabila telah selesai, barulah kita kerjakan haji. Okey, jenis ini juga kita akan kenakan dam. Mungkin Hakim terfikir-fikir.
Ustazah, dam ni apa Ustazah? Betul juga. Saya fikir juga dam ni dam yang tu ke kan? Dam yang haji tu kan? Kita main tu ke? Okey, tak apa Hakim. Nanti persoalan tersebut akan terjawab. Di kemudian slide-slide mana kata kena terus datang. Fokus lah ni. Fokus kan? Okey, baik. Nanti Ustazah nak tanya banyak ni. Baik Ustazah, boleh. Okey, kita lihat soalan contoh. Okey, seperti ini boleh jadi di mana soalan berbentuk isi tempat kosong. Okey, kita minta murid lah menjawab untuk soalan yang pertama ni. Ustazah, minta Ayu Ustazah. Ayu Ayu dia senyum nampak gigi Ustazah. Ayu sengih-sengih Dia sengih-sengih. Dia dah prepare tu. Betul. Okey. Ayu, disebabkan Dai Hakim minta Ayu, so Ayu apakah jawapan untuk yang pertama? Jadi untuk soalan pertama adalah Haji Kiron. Betul ke? Haji Kiron betul ke? Cuba tengok sikit Cuba kita tengok, betul ke tak? Betul lah. Betul lah jawapan Ayu. Okey, so untuk yang ini pastikan murid dia kena ingatlah nama-nama haji tersebut. Ni namanya Haji Kiran. Kalau letak Haji Karim, Haji Karim. dah nama orang pula kan. Tak boleh lah. Okay. Tiba-tiba tengok ayah saya tak? Haji Osman. Haji Osman. Okey, Sidang Osman katanya kan? Haji Osman. Okey. Okey, baik. Okey, so yang ini adalah untuk soalan OPB, kita panggil objektif pelbagai bentuk. Okey, yang ini adalah biasanya dia akan keluar untuk soalan subjektif. Okey. Okey, di mana kita minta jelaskan perbezaan. Okey, bila ada perbezaan, biasanya ada dua item yang kita akan bezakan, iaitu Haji Ifrad dan juga Haji Tamatul. Okey. Okey, kita akan lihat bagaimana cara untuk menjawab perbezaan. Okey. Untuk perbezaan, pastikan murid menjawab dalam bentuk kotak. Okey. Okey, macam yang saya sediakan ni ada kotak dan jangan salah label. Kalau kat sini letak Haji Ifrad, jangan tertukarlah. Jangan letak Haji Tamatuk pula. Pastikan dia punya label tu betul. Okey, itu yang pertama lah. Okey, yang kedua adalah berkenaan dengan pasangan. Ini bukan pasangan sebelah kita bukan. Ini pasangan yang dalam ni lah. Okey, apa maksud pasangan itu adalah jika di sini kita nak katakan keadaan haji tersebut. Macam ni berniat ihram. Okey, yang ini adalah khusus untuk pasangan niatnya. Niatnya tadi ihram sahaja. So niatnya sahaja. Niat yang ini adalah umrah sahaja. Baru kita nampak beza. Okey, yang ini adalah berkaitan dengan dam. Okey, dia punya pasangannya mesti kena samakan dengan dam. Yang ni kena apa? Ada dam. Yang ni tidak ada dam. Tak boleh jika tertukar pasangan. Okey. Kalau hakim tertukar pasangan dengan Minah ke, dengan Senah ke? Tak boleh tak? Tak boleh kan, mesti rasa marah kan? Betul. Samalah juga. Kalau guru lihat pasangannya tak sama, guru pun marah. Marah betul. Okey, maksudnya kalau di sini ini jawapannya betul, tiba-tiba dia letak dikenakan dam ni dekat kotak atas ni. Tak kenalah. Tak kenalah, pasangannya tak kena. Okey, maka tak boleh. Okey, kalau contohnya lari pasangan, maka tidak mendapat markah. Okey, baik Ustazah. Senyum pula ada Idlan bila sebut tentang pasangan ni. Baiklah, Ustazah, kita nak tahu pula tentang rukun haji dan umrah. Tetapi sebelum itu saya nak minta izin Ustazah untuk berehat seketika, boleh ke? Okey, boleh. Okey, kita berehat seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kibar dan teruskan kibar jalur gemilang menunjukkan rasa semangat kebangsaan dalam diri kita untuk negara Malaysia tercinta. Baiklah, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Nurul Fasihah binti Ahmad dari Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang Selangor dan murid-murid dari Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang Selangor. Kita ada adik Syatun, adik Ayu, adik Dini, adik Jimmy, adik Lan dan juga adik Amir. Baiklah. Nak tanya lah Tazah, adik-adik kita ni macam Syatun ni kan. Syatun, Aini dengan Ayu ni, kamu beli tudung sama ke ni? Hitam Melaka ni. Ya, ini mesti beli tudung 3.10 Tazah. 3.10 ringgit kan. Kamu jugalah, engkau Lan gelak-gelak pula. Mesti beli 3 songkok 10 ringgit. Baiklah. Baik, terima kasih kepada adik-adik kerana sudi bersama dengan kita semua. Baik Tazah, kita dah belajar tentang pengertian, tentang dia punya bahagian-bahagian. Sekarang rukun pula Ustazah. Silakan. Okey, kita teruskan dengan kita punya rukun haji dan juga rukun umrah. Okey, so dekat sini saya dah paparkan kedua-dua rukun. Okey, kalau kita lihat ada perbezaan tak dari segi nombornya Hakim? Ada Ustazah. Lebih mana? Satu dekat haji. Okey, lebih satu di haji. Okey, kalau kita lihat yang pertama adalah bagi rukun haji, yang pertamanya okey, kita minta murid kita lah Dini, baca Dini untuk kesemua rukun haji. Rukun haji
Yang pertama adalah niat ihram haji, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima bergunting ataupun bercukur, dan yang terakhir tertib pada kebanyakan rukun. Okey, so Dini dah baca tentang rukun haji. Kita nak tengok pula tentang rukun umrah. Okey, kita minta Lan, baca Lan untuk rukun umrah Lan. Yang pertama, niat ihram umrah. Kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Keempat, bercukur atau bergunting. Dan yang kelima, tertib. Okey, so ini adalah rukun haji dan juga rukun umrah. Okey, kalau kita lihat yang pertamanya semestinya niat. Tak ada niat, maka tak sahlah haji tersebut. Okey, untuk rukun ni Hakim, apa yang dimaksudkan dengan rukun adalah kena laksanakan ke semua rukun tersebut. Kalau tertinggal satu, maka batal. Kena pergi lagi Hakim tahun depan. Okey, so kena pastikan ke semua rukun ini dipatuhi, barulah lengkap haji ataupun umrah tersebut. Okey, yang pertama niat. Kedua-dua rukun ada niat. Okey, cuma bezanya untuk haji niatnya adalah rukun haji dan juga untuk umrah niatnya adalah niat ihram umrah. Okey, yang kedua ni wukuf. Ini adalah perbezaannya lah. Untuk rukun haji kita ada wukuf di Arafah, sedangkan umrah tiada. Okey, so yang ketiga tawaf, sama juga bagi nombor 2 rukun umrah ada tawaf, yang ketiga sa'i, okey, dan kita lihat seterusnya yang keenam. Untuk rukun umrah tertib pada kebanyakan rukun. Okey, maksudnya ada rukun yang tak ikut susunan. Okey. Ada rukun yang ikut susunan. Okey, tapi bagi rukun umrah pastikan ikut ke semua susunan ini. 1 hingga 4, barulah kita panggil dia adalah tertib. Okey, so kita akan lihat soalan contoh. Okey, boleh jadi juga bagi soalan saya akan gunakan soalan OPB. Okey, boleh jadi soalan OPB berbentuk begini. Okey, apa yang kita katakan adalah objektif pelbagai bentuk ni ada rajah, ada simbol. Kalau masih ingat slide sebelum ini kita ada 1 simbol. Yang ini kita ada 2 simbol, X dan juga Y. Faham? Okey, sekarang saya nak minta murid-murid cuba lihat dahulu pada rajah ini, pada jadual di atas ni. Kemudian okey, kita nak tanya Amir, agak-agak awak Amir, X ni apa Amir? Saya rasa X tu ialah tawaf juga. Tawaf. Amir menjawab tawaf. Okey. So kita akan lihat Y. Okey, Y. Saya minta Syatun. Y apa Syatun? Saya rasa Y bergunting atau bercukur. Okey, kita lihat adakah jawapan mereka tepat untuk soalan ini? Wah, betul lah. Okey, tepat sekali lah. Tawaf dan juga bergunting ataupun bersyukur. Okey, so kalau kita lihat contohnya soalan ini adalah untuk rukun umrah contoh. Okey, di mana ada niat ihram umrah, wukuf ni tak adalah kalau umrah. Okey, tawaf, sa'i dan juga tertib. Okey, contoh untuk tawaf pula kalau ustazah kosongkan macam ni, maka kena jawab jugalah ikut turutan macam ni. Okey, kalau salah turutan tak ada markah lah. Contohnya X ni. Okey, X ni mungkin murid letak contohlah dia tak ingat. Dia ulang balik sa'i juga kat sini. Salah lah. Salah lah. Okey, kalau tertukar jawapan juga tak boleh. Okey, bergunting ataupun bercukur. Okey, untuk soalan yang seperti ini dia ada kita kata jawapan yang kita terimalah. Contohnya macam tadi kan selalu saya sebutkan kena spesifik. Kalau macam ni bergunting kita terima, bercukur kita terima. Okey, faham. Okey. So kita tengok soalan yang ini pula. Senaraikan 4 rukun umrah selain daripada niat. Okey, tadi kita ada 5 rukun. Sekarang ni 1 dia dah bagi. Clue lah tu, 1 tu. Kita nak tanya Jimmy. Okey Jimmy, cuba awak senaraikan 4 rukun tersebut Jimmy. 4 rukun umrah selain niat ialah tawaf, sa'i, bergunting atau bercukur dan berniat. Berniat. Tertib. Tertib. Okey. Okey, kalau jawab niat juga tak bolehlah salah sebab dia minta selain niat. Okey. Sama juga kena ada ini pendahuluan soalan ini kita letakkan pada jawapan kita untuk memudahkan. Okey, tawaf, sa'i, bergunting ataupun kalau contoh murid tak letak bergunting, letak bercukur, tetap betul. Boleh juga. Boleh juga kita terima. Okey, dan akhir sekali adalah tertib. Okey, kalau contoh macam Jimmy tadi terletak kat sini niat contoh. Okey, maka jawapannya salah lah. Sebab niat tu dah ada dekat atas ni. Okey. Tak apa Jimmy, setiap manusia melakukan kesilapan. Okey.
Okey, kita lihat pula tadi rukun, sekarang wajib. Okey, apa perbezaan di antara rukun haji dan umrah dan juga wajib haji dan umrah? Okey, kalau rukun tertinggal satu menyebabkan batal haji tersebut. Okey, kalau wajib haji tertinggal satu kena dam. Okey. Okey. Bukan dam yang tu tadi kan? Dam tu nanti kita belajar kejap lagi. Okey, baik. Okey. So wajib haji ada 6. Okey, ini murid-murid dah belajar. Cumanya kita nak tekankan sedikitlah. Okey, yang pertama adalah niat ihram di mikot. Nanti kalau murid tanya, mikot ni apa Ustazah? Mikot ni adalah tempat untuk kita memasang niat. Okey, yang kedua mabit di Muzdalifah. Okey. Okey, di mana waktunya adalah kita berada seketika bermula daripada 10 Zulhijjah sehingga sebelum terbit fajar hari tersebut. Okey, yang ketiga melontar jamrah Aqabah. Di mana lontaran tersebut adalah menggunakan 7 biji batu. Cari 7 biji batu lontar. Okey, yang keempat mabit di Mina. Sorry. Yang ini, yang ketiga ni. Okey, yang keempat mabit di Mina. Okey, berada di Mina pada hari tasyrik. Okey, dan tempohnya adalah separuh malam. Okey, seterusnya adalah melontar jamrah. Okey, kalau tadi kita ada jamrah Aqabah, yang ini kita ada melontar jamrah 3 jamrah. 3 jamrah. Okey, jamrah sughra, kubra dan juga wusta. Okey. Dan bagaimana cara nak melontarnya adalah ada hari-harinya. Pada hari-hari tasyrik iaitu 11, 12 dan 13. Okey, pada 11 pada hari tasyrik yang 11 Zulhijjah itu kita pergi melontar. Lontarlah dekat 3 jamrah tersebut. Esok 12 datang lagi, lontar lagi 3. Okey, kemudian hari ke-13 sama juga lontar lagi. Yang ni kalau sini selalu Ustazah tanya anak murid. Berapa biji batu kita nak baling? Okey. So Ustazah tak nak bagi jawapan. Okey, penonton dan juga anak murid Ustazah cari jawapan. Okey. Berapa biji batu kita nak gunakan untuk melontar jamrah dan juga melontar jamrah Aqabah. Total lah. Tambah 2 ni. Kerja Jadi rumah berapa banyak? Kerja rumah lah ya. Kerja rumah. Okey. Okey, dan akhir sekali adalah meninggalkan larangan ihram. Okey, di mana kalau kita dah berniat tadi akan menyebabkan kita ada pantang larang yang kita tak boleh langgar. Okey, kalau kita langgar maka kita akan dikenakan dam. Okey. Kita lihat. Okey, kalau wajib haji tadi ada 6, wajib umrah ada 3. Mudah saja. Okey, pastikan kita berniat ihram umrah. Yang kedua, tertib. Okey, di mana kita laksanakan semua rukun-rukun itu ikut turutan. Yang ketiga, sama juga kita meninggalkan larangan ihram. Okey, kita teruskan lagi. Okey, untuk ringkasan ibadah haji dan juga tamattu'. Okey. Okey, untuk ringkasan haji dan tamattu', kita boleh lihat di sini. Okey. Tazah ada soalan ke untuk ibadah haji ni? Ibadah haji ada soalan? Okey, baik Tazah. Sebelum tu saya difahamkan Ustazah ada sediakan video ya? Jom sama-sama kita saksikan video yang telah disediakan. Itu dia Tazah, ada warna merah, ada warna hijau. Apa bezanya Tazah? Okey, itu perbezaan untuk kita ada 2 garisan tadi. So itu perbezaan untuk rukun dan juga wajib. Okey. Rukun haji umrah, wajib haji umrah. Okey, bila kita buat seperti itu, okey, untuk yang tu mungkin nanti kalau murid lihat semula tontonan rancangan kita dekat YouTube nanti, murid boleh snap lah untuk murid buat lakaran. Okey, di mana haji dan umrah di mana rukun dan juga wajib ini adalah berkaitan. Contohnya macam kita berniat tadi, okey, berniat itu adalah rukun. Tapi berniat dekat mikot itu adalah wajib. Dia ada kaitan lah. Tak boleh kita nak buat rukun. Ustazah tak boleh lah, saya nak buat rukun je dulu. Dah habis rukun baru buat wajib haji pula. Tak boleh lah. Tak boleh. So dia ada kaitan di antara rukun dan juga wajib tadi. Okey. Okey, sebelum itu tambahan jugalah berkaitan dengan ringkasan yang Ustazah buat tadi adalah berkaitan dengan haji tamattu', di mana mengikut lembaga tabung haji. Okey, boleh juga rujuk dalam lembaga tabung haji. Kita ada 90% rakyat Malaysia jemaah haji memilih untuk melaksanakan haji secara tamattu'. 90% 90%. Besar kan? Betul. Okey. So kita lihat seterusnya adalah ini adalah contoh soalan OPB juga, isi tempat kosong. Okey, cumanya ini murid kena berfikir sikit. Kita dah belajar tentang rukun dan juga wajib. Okey, macam kat sini
dia minta perkara rukun dan juga wajib bagi haji. Cumanya perkara tersebut apa? Contoh macam rukun tadi. Rukun ada banyak. Betul. Mana satu rukun untuk dimasukkan dalam sini? Mana satu wajib? Murid kena fikir yang ini rukun ke, ini wajib ke? So yang ini dia menganalisis mereka punya pemahaman lah. Okey, kita minta yang pertama, Lan cuba jawablah yang pertama ni agak-agak awak jawapannya apa? Saya rasa wukuf di Arafah, Ustazah. Okey, wukuf di Arafah. Okey, kita sebelum tu kita minta yang kedua pula. Dini, cuba Dini yang kedua. Saya rasa jawapan kedua sa'i, Ustazah. Okey, kenapa boleh fikir sa'i pula Dini? Sebab dia kata berjalan berulang alik dari Bukit Sofa dan Marwah. Okey, so murid-murid kalau dapat kertas soalan, conteng sikit, gariskan sikit. Supaya nampak keywordnya tadi. Okey, so yang ini sa'i. So yang keempat, agak-agaknya yang keempat ni apa? Okey, Amir yang keempat ni apa Amir agak-agaknya? Saya rasa berdasarkan soalan tu nombor 4 tu ialah tawaf ke? Okey, untuk tawaf. Okey, dan terakhir sekali kita lihat Syatun untuk yang keempat. Agak-agak awak apa yang keempat ni? Saya rasa jawapan dia mabit di Muzdalifah. Okey, so kita lihat adakah jawapan murid tadi benar ataupun sebaliknya. Okey, so yang pertama adalah wukuf di Arafah. Pastikan tulis tempat ni. Jangan wukuf saja. Wukuf je. Wukuf ni kat mana wukuf? Lah kan tiba-tiba wukuf di London. Tak boleh lah. Okey, kita tulis perkataan berikut. Okey, sa'i. Sa'i ni samalah dia ada perkataan sofa dan juga marwah. Okey, mana marwah? Ni. Okey, cumanya kadang-kadang murid dia confuse untuk tengok sofa dan juga marwah ini mana satu mula. Pergi sofa dulu ke pergi marwah dulu. So senangnya kalau sa'i ni huruf S. Sofa ni mulanya huruf S. Betul. So sama-sama S lah. Maknanya sa'i tu bermula dengan sofa, SS. Okey. So tawaf. Betul lah tu mengelilingi. Betul. Okey, dan juga yang ni ada Muzdalifah. Ada jawapan kat situ. Muzdalifah. Tinggal masukkan kat sini. Ada tambah je satu perkataan kat sini. Okey, kita teruskan. Okey, yang ini adalah jawapan soalan berbentuk tanda right dan tanda pangkah. Senang kan Hakim kan? Ni soalan favourite ni. Yang ni kita minta tanda pangkah, tanda pangkah. Kita minta Hakim. Boleh tak? Boleh. Hakim jawab Hakim. Okey, saya cuba ya. Okey. Ahmad terlupa untuk bermalam di Muzdalifah. Betul. Betul, okey. Betul ke betul? Betul ke betul? Okey, yang kedua Hakim. Okey, yang kedua, Roslan wukuf di Arafah pada 10 Zulhijjah. Sekejap sekejap. Tidak betul, salah. Okey, tak betul. Okey. Gelak-gelak pula adik Ayu Okey, Zakaria melontar di Jamratul Aqabah sahaja pada 10 Zulhijjah. Betul? Okey. Okey. Sulaiman tidak melontar di Jamrah pada 13 Zulhijjah. Betul? Betul. Yep. Okey, kita debol cek. Pula. Cek jawapan Hakim ni. Kalau Hakim ni dulu sekolah agama ni, saya rasa ni. Betul. Alhamdulillah ya Allah. Betul Hakim. Nampaknya Hakim pun dah fokus. Bermakar dah dapat. Bermakar ni. 4/4. Okey, kita teruskan Hakim. Okey, ini juga adalah contoh soalan OPB juga di mana dia memberikan stimulus dan murid kaitkan apakah yang sesuai. Okey, so yang ni jawapannya adalah apakah yang dilarang ketika memburu binatang, memotong dan juga mencabut rambut ataupun bulu. Okey, memakai wangi-wangian pada badan pakaian dan juga makanan. Okey, so jawapannya adalah ihram. Jawapan yang tepat, jawapan lain kita tidak akan terima. Faham? Okey, yang ini adalah tahallul. Okey, tadi kita dah memakai ihram. Bila kita pakai ihram, kita ada pantang larang. Okey, bila kita ada pantang larang, maka bagaimana nak bebaskan? Ini adalah caranya. Okey, di mana apabila seseorang itu berihram, dia ada pantang larang dan contohnya macam umrah tadi. Dia dah buat semua rukun sampai tertib, maka apabila dia telah mengguntingkan dia punya sedikit rambut, maka dia telah bebas dalam ihram tersebut. Okey, bila dah bebas, dia bolehlah buat perkara-perkara lain. Okey, bagi haji pula, dia ada dua peringkat. Yang ini, yang pertama tahallul awal dan yang kedua adalah tahallul sani. Okey, bagi tahallul awal ini, dia kena laksanakan 2 daripada 3 item ini. Okey, di mana jemaah kena laksanakan sama ada melontar jamrah dulu ke, tawaf, bercukur. Pilihlah 2 daripada 3 ini. Bukanlah kita main suka-suka pilih, adalah caranya. Okey, dan yang apabila telah mereka lakukan ketiga-tiga ini, barulah jadi tahallul sani, bebas sepenuhnya. Okey, ketika di tahallul awal ni mereka masih ada perkara yang mereka kena jaga.
di mana ada sebahagiannya telah bebas. Okey, maksudnya dalam ihram tersebut dia boleh pakai minyak wangi dah. Okey, dah boleh pakai seluar bagi jemaah lelaki. Okey, tetapi tak boleh berkahwin. Dan juga tidak boleh melakukan persetubuhan dan juga tidak boleh melakukan mukadimah persetubuhan. Okey, baiklah Ustazah. Ada soalan. Tapi Ustazah, soalan tu kita nak tanyakan kepada murid-murid kita selepas berehat nanti. Boleh Ustazah? Boleh. Okey, kita berehat seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, terima kasih kerana masih lagi sudi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Nur Fasiah binti Ahmad dari Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang, Selangor. Baiklah Ustazah, dia sebut tentang haji dan umrah. Ada tak dia punya larangannya? Okey, bertepatan dengan soalan Hakim tu dengan slide kita seterusnya. Di mana apabila kita telah memakai ihram dan kita telah berniat untuk mengerjakan ihram haji ataupun ihram umrah, ini adalah larangan yang kita kena patuhi. Okey, larangan pertama, kalau lelaki tak boleh pakai pakaian bersarung, tidak boleh menutup kepala, dan khusus untuk wanita yang ketiga tak boleh menutup muka. Seterusnya yang keempat sehingga yang ke-13 ini merujuk kepada lelaki dan perempuan lah. Okey, tak boleh pakai sarung tangan, tak boleh bau-bauan, tak boleh memakai minyak pada rambut dan juga janggut, tidak boleh melakukan mukadimah persetubuhan, tidak boleh, yang ke-8 tidak boleh bersetubuh dengan sengaja, yang ke-9 tak boleh berkahwin, mengahwinkan, yang ke-10 tak boleh mencabut rambut, bulu ataupun apa-apa yang ada pada badan kita lah. Okey, yang ke-11 tidak boleh memotong kuku. Okey, yang ke-12 tidak boleh memburu, menembak binatang buruan, yang ke-13 tidak boleh menebang dan juga mencabut pokok ataupun tumbuh-tumbuhan. Okey, kalau kita lihat di sini, kenapa Ustazah bezakan dua kotak ini? Okey, kerana yang ini adalah untuk perhiasan. Kalau kita lihat contohnya macam tadi pakai bau-bauan, pakai minyak wangi, perhiasan kan? Kalau kita memakai penutup muka, macam sekarang ni, okey. Tapi kalau wabak tu lain ceritalah. Okey, kalau sengaja untuk pakai tak ada apa-apa sebab, tak boleh. Okey, kalau kita buat ini, maka kita kena bayar dam. Okey, seterusnya yang kalau kita lihat di sini pula. Kalau ini adalah berkaitan dengan perhiasan dan juga keseronokan. Okey, contohnya kita ambil berkaitan dengan berkahwin. Dulu Hakim kahwin seronok tak? Seronok Ustazah. Mestilah kita rasa gembira kan? Tidur malam saya seronok sangat. Okey. Okey, yang di sebelah ini adalah berkaitan dengan kerosakan. Okey, apa yang kita katakan kerosakan, contohnya kita cabut pokok. Tak boleh Ustazah? Tak boleh. Kita tembak binatang. Tak boleh. So kalau dah buat salah satu daripada ini, maka mereka akan dikenakan dam. Okey, so yang ini Ustazah bahagikan beginilah. Okey, apa yang dikatakan dengan dam tahyir dan juga dam takdir. Okey, yang ini merujuk kepada ini adalah dam dia. Okey, yang ini dam tahyir dan juga takdir merujuk kepada yang inilah, memburu binatang dan juga mencabut pokok. Okey, bagi bersetubuh pula damnya adalah tertib dan juga takdir. Okey, yang ini murid kena hafal. Item-item ni. Okey. Kalau tersalah, salahlah. Okey, seterusnya ada lagi dam lain. Okey, tertib dan juga takdir di mana apabila meninggalkan perkara wajib haji dan juga umrah. Contohnya macam tadi. Apa perkara wajib tadi? Contohnya macam kita bermalam dekat Muzdalifah. Tapi jemaah tak pergi. Maka kena bayar dam. Okey, dan melakukan haji tamatuk dan juga qiran. Yang ni yang saya dah terangkan awal tadi. Apabila kita melaksanakan ini, haji kedua haji ini, salah satu daripada kedua haji ini, maka kena bayar dam. Okey, baik Ustazah. Ustazah, ada tak sediakan soalan untuk kita punya murid-murid ni? Okey, kita ada soalan. Okey, kita akan lihat seterusnya. Okey, sebelum kita pergi soalan, saya sentuh sikit yang ini. Okey. Ini adalah berkaitan dengan dam tadilah. Di mana selain daripada kita ada nama-nama dia, kita juga ada ini, apakah denda mereka nak kena buat. Okey, tapi saya tak fokuslah untuk denda ni Hakim. Sebab yang ni murid dah belajar. Okey, kita teruskan. Okey, so ini adalah soalan contoh. Okey. Di mana dia ada gambar, ada rajah di atas, kemudian kita tengok apakah Y. Okey. So yang ini disebabkan Ustazah tadi laju sikit, tapi saya murid dah belajar dah. Kita cuba test. Diorang ingat tak? Diorang recall balik tak? Contohnya kalau diorang recall tu baguslah. Kita tanya Ayu. Yu, agak-agaknya Y ni apa Yu?
Wai jawapan dia adalah berpuasa selama 3 hari. Okey. So jawapannya adalah berpuasa selama 3 hari. Okey, kalau kita lihat di sini, nyatakan jenis dam. Okey, ini yang sudah minta hafal tadi. Kalau hafal, mesti murid boleh jawab. Okey, so kalau melakukan haji secara tamatuk, memburu binatang buruan, mengerat kuku, apakah dam-damnya? Okey, inilah damnya. Kalau murid tersalah, contohnya dam tertib dan takdil, yang pertama tu, salah lah. Okey, pastikan murid menghafal item-item ini supaya mudah untuk dia menjawab. Okey, baiklah Tazah, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita semua pada petang ini. Kita pun sudah berada di penghujung sukses SPM 2021. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah dan juga murid-murid. Tapi sebelum tu, mungkin Ustazah ada sedikit rumusan untuk kita punya mata pelajaran pada hari ini. Okey, so untuk calon-calon SPM yang mengambil paper PSI bagi tahun 2021, bukan tahun 2021 sajalah, ke semua calon SPM di mana Ustazah sampaikan 4 pesanan. Jawablah soalan PSI ni hari-hari, sekurang-kurangnya 5 soalan. Tak banyak pun, 5 soalan. Okey, yang kedua, lakukan solat hajat setiap hari. Yang ketiga, mohon doa daripada ibu bapa. Doa ibu bapa ni kalau ibu bapa redha, Allah juga redha. Betul. Okey, yang keempat, mohon maaf kepada guru dan juga rakan-rakan. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Nur Fasiha binti Ahmad dari Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang Selangor dan juga murid-murid dari Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang Selangor, dan tidak dilupakan juga murid-murid yang menonton di rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye sikit. Didik TV KPM